Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Aisyah binti Zulkafli, nombor matrik S47349. Saya akan membentangkan projek ilmiah tahun akhir saya yang bertajuk pengukuran kesedaran pelajar terhadap kepentingan ekosistem pantai dan hutan paya bakau. Pengenalan, pengurusan ekosistem hutan bakau amat penting kerana ia dapat menentukan bagaimana sumber tersebut boleh dimajukan. Di Malaysia, tanggungjawab utama melindungi alam sekitar seperti hutan bakau terletak di bahu pihak kerajaan. Bagi membuktikan komitmennya untuk melindungi ekosistem hutan bakau, kerajaan telah membentuk dasar yang berkaitan dengannya, menubuhkan agensi untuk menguruskan ekosistem tersebut dan menggubal perundangan yang menitikberatkan program pemeliharaan dan pemuliharaan hutan bakau secara mampan oleh pihak-pihak yang terlibat di samping memastikan kesejahteraan hutan bakau pada masa kini dan masa depan. Selain itu, pelibatan badan-badan bukan kerajaan NGO dan pertubuhan tempatan dalam pelaksanaan aktiviti penanaman pokok bakau dan spesies-spesies yang sesuai di pesisiran pantai negara telah dimulai semenjak tahun 2007. Penyataan masalah ekosistem hutan bakau amat penting dalam kehidupan seharian seseorang di mana ia mempunyai pelbagai fungsinya yang tersendiri. Kepelbagaian fungsi ekosistem tersebut juga memberi impak yang positif kepada alam sekitar. Sekiranya hutan bakau tidak dijaga dengan baik, banyak kesan buruk yang akan dihadapi seperti ombak maupun tsunami yang akan mengancam penduduk setempat selain menjejaskan kehidupan meri yang menjadikan paya bakau sebagai habitat semula jadi. Namun masih ada golongan yang tidak menyedari kepentingan ekosistem hutan bakau ini. Oleh itu, memupuk kesedaran dan minat pemeliharaan ekosistem hutan bakau adalah penting dalam kalangan pelajar. Kajian ini mempunyai 3 objektif iaitu objektif pertama mengenal pasti demografi pelajar yang mengambil kursus ekonomi ekologi. Objektif kedua mengkaji sama ada kursus ekologi mempunyai pengaruh terhadap sikap pelajar mengenai hutan bakau dan yang ketiga menganalisis perubahan tahap kesedaran pelajar terhadap kepentingan ekosistem hutan bakau sebelum dan selepas mengambil kursus. Sorotan kajian Iwan 2006 hutan bakau diiktiraf untuk membekalkan habitat untuk pelbagai fauna. Ia adalah tempat pelindungan untuk populasi ikan dan ia juga melindungi pantai dari tsunami. Iwan 2006 peningkatan kesedaran masyarakat tempatan adalah langkah pertama dalam memperkasakan pernyataan dalam merancang dan menguruskan sumber semula jadi. Prokop 2007 kesan jangka pendek yang signifikan jika mengadakan lawatan lapangan selama sehari untuk meningkatkan kemahiran dan sikap pelajar yang berpengetahuan terhadap ekologi. Saya 2016 mencadangkan agar meningkatkan kesedaran adalah dengan memaklumkan dan mendidik orang tentang topik atau isu untuk tujuan mempengaruhi tingkah laku ke arah yang positif. Kajian ini menggunakan 2 metodologi iaitu bagi objektif pertama menggunakan kaedah analisis deskriptif, objektif kedua menggunakan kaedah analisis deskriptif dan objektif ketiga menggunakan analisis. Hasil kajian bagi objektif pertama, dapatan kajian melaporkan majoriti responden adalah pelajar perempuan yang berumur antara 21 hingga 25 tahun dan kebanyakan responden adalah daripada aliran sains. Seterusnya, bagi objektif kedua, hasil kajian mendapati kursus ekologi tidak mempunyai pengaruh yang kuat terhadap sikap pelajar mengenai hutan bakau dan bagi objektif ketiga, dapatan kajian mendapati tahap kesedaran pelajar pada tahap yang rendah terhadap kepentingan ekosistem hutan bakau antara sebelum dan selepas mengambil kursus. Kesimpulannya pada tahap sikap hasilnya berbeza antara sebelum dan selepas mengambil kursus. Hasil sebelum kursus menunjukkan sikap positif yang lebih tinggi mengenai hutan bakau berbanding selepas kursus. Seterusnya, tahap kesedaran pelajar terhadap kepentingan ekosistem hutan bakau yang mengikuti kursus ini menunjukkan tahap kesedaran masih positif dalam item-item tertentu sahaja. Tahap kesedaran sebelum kursus lebih tinggi berbanding tahap kesedaran selepas kursus. Hal ini menunjukkan pembelajaran dalam kelas sahaja tidak mencukupi untuk memahami sesuatu konsep dengan jelas dan alternatif lain perlu dilakukan. Cadangan bagi kajian yang akan datang adalah perlu memperkukuhkan keupayaan pensyarah untuk mengatur dan menjalankan aktiviti pembelajaran melalui penyediaan lebih banyak sumber pendidikan alam sekitar seperti lebih banyak dalam perkhidmatan seminar, bengkel, latihan dan alat bantu mengajar supaya lebih banyak dapat menjalankan aktiviti pendidikan alam sekitar di universiti dengan berkesan dan cekap. Selain itu, meningkatkan jumlah aktiviti
pendidikan alam sekitar secara drastik dan mewujudkan kelab dan persatuan alam sekitar dalam universiti untuk meningkatkan lagi tahap pengetahuan dan sikap dalam kalangan pelajar universiti.